Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Lebay pas koyak habis. Kadang-kadang saya terfikir, lebay-lebay yang jadi wakil rakyat ini, adakah mereka ini mempunyai otak? Adakah mereka ini mempunyai kepintaran atau menang pun hanya kerana dengan fitnah, dengan penipuan dan juga pembohongan. Karena sahabat semua, apa yang saya ingin tunjukkan kepada anda satu video ini menunjukkan bagaimana bangangnya, bagaimana bobroknya ahli-ahli parlimen daripada parti PAS ini, yang mana kita lihat ketika Howard Lee berbahas, lebay ini mencuba untuk mencelah kononnya apa yang dikatakan oleh Howard Lee ini, YB Howard Lee ini mempunyai sangkaan buruk. Sedangkan YB Howard Lee ini tidak pun menyatakan mana-mana nama MP di dalam ahli parlimen. Tetapi akhirnya beliau sendiri yang menunjukkan kebobrokan dan juga kebodohan sendiri. Akhirnya koyak habis sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita tonton video ini bersama-sama. Tanpa membuang masa, saya mau kita melihat dan juga mendengar apa yang berlaku di dalam Dewan Rakyat ini. Itu sangkahan jahat yang berhormat. Apa yang salah yang saya cakap? Saya tak merujuk kepada individu, saya tak merujuk kepada mana agama. Ayat mana? Ayat mana yang saya cakap salah? Ayat mana yang dirujuk oleh yang berhormat? Itu dia. Jadi mari kita lihat video daripada permulaannya. Merujuk kepada HHV kelima, Rare Earth Element atau elemen nadir bumi. Hari ini kita berada di ambang pengeksploitan besar-besaran elemen atau simpanan ariri yang cukup lumayan di bawah tanah negara dan beberapa negeri kita. Di persimpangan ini pula landscape global elemen nadir bumi sudah pasti dibalut, dikepung dengan sensitiviti geopolitik, implikasi ekonomi, implikasi alam sekitar dan banyak lagi lah yang boleh tahan besarnya. Tahniah atas hala tuju yang jelas yang telah diambil, yang kita baca, kita rujuk kepada RMK 12 dan juga midterm review-nya. Tapi saya di sini ingin membawa sedikit cadangan atau penambahbaikan dan sedikit peringatan terhadap apa yang telah termaktub dalam dokumen tersebut. Nak ekstrak secara ekonomi atau economic extract REE ni bukanlah semudah yang kita sangka. Pemusatan atau nak guna monopoli, bukan monopoli tetapi oligopoli, menyebabkan ketegangan geopolitik yang signifikan di pentas antarabangsa dan boleh nak hadkan ekspor atau manipulasi harga. China sekat bekalan REE kepada Jepun, iaitu sekutu US. US pula sekat bekalan microchip yang menggunakan REE kepada China. Inilah gaduhnya bernama chip war yang di depan mata kita sekarang. Untuk kita kat Malaysia, implikasi geopolitik REE ini ada 3 lipatan. Satu, ia berpotensi mengurangkan kebergantungan global. Keduanya, ia membantu kita mempelbagaikan rantaian bekalan dengan hasrat mengurangkan ketegangan geopolitik global. Dan ketiganya, membantu Malaysia memancarkan pendirian serta kedudukan hakiki kita sebagai global middle power. Ini peluang ekonomi untuk merubah paradigma ekonomi kita. Perubahan besar-besaran. Maka saya cadangkan 3 kebijakan atau dasar, 3 persoalan fundamental dan struktural dari segi pembangunan industri REE. Pertama, diversifikasi. Biarpunlah REE ada potensi, kita tak perlu terlampau bergantung sepenuhnya kepadanya. Asas ekonomi Malaysia perlu diperbanyakkan supaya risiko ketidakstabilan harga dan ketegangan dan cacar merbanya geopolitik dapat ditangani sekiranya ia berlaku. Keduanya, pengawasan dan pemantauan alam sekitar atau environmental stewardship. Ini bukan saja membantu melindungi alam sekitar tetapi ia boleh menjadi selling point atau titik jualan. Kita boleh pamerkan, serlahkan, tunjukkan bahawasanya Malaysia bijak dan hebat handai mengendalikan pengekstrakan dan pemprosesan secara mesra alam. Ketiganya, penglibatan komuniti tempatan. Daripada 100,000 orang,
Apa gunanya kalau 10,000 orang happy dapat manfaat REE tapi lagi 90 orang tak boleh nak tidur lena sebab hari-hari takut risau tentang radioactivity, tentang masalah alam sekitar. Government knows better, government knows more, government knows all. Kita tidak boleh guna pendekatan itu lagi. Penglibatan komuniti wajib kita buat. Kalau boleh dapat extra time, Macang boleh. Speaker Tak boleh. ada extra time. Tak ada extra. Sorry Macang. Sorry Macang. Sorry 30 Macang. saat. Sorry bro. Sorry Macang. Persoalan struktural nombor 1. Dilema REE mentah ataupun nak tambah nilai. Ramai kata, korek saja jual merugikan. Minta maaf saya berlainan pendapat. Tak selalunya tepat. Kos pemulihan hutan, kalau proses REE sering melebihi keuntungan, ini belum kira lagi kos kesihatan yang mungkin kena ditampuh, belum kira lagi mungkin ada kehilangan nyawa. Dan sebenarnya ada banyak royalty scheme dan royalty regime yang boleh kita pertimbangkan. Satu, net smelter return royalty, profit based royalty, value based royalty, hybrid based royalty, sliding scale royalty, downstream royalty, dan campur sekali semua yang saya sebutkan tadi pun ada. Jadi tak semestinya korek saja jual merugikan. Soalan kedua, pembiayaan sumber maklumat. Ini sensitif sikit. Kerajaan perlu berjaga-jaga ikut telunjuk bulat-bulat pihak berkepentingan yang keluar dengan penyelidikan yang mereka sendiri biayai atau digunakan manufactured consensus lah. Jadi melaburlah dalam penyelidikan dan pembangunan bakat dan kepakaran kita sendiri. Sekarang juga perlu buat sekarang juga. Ambil contoh EIA, kebanyakannya dibayar siapa? Dibiayai siapa? Dibiayai oleh tuan punya projek. Jadi di situ mungkin ada conflict of interest, mungkin boleh digunakan disebutkan sebagai manufacturing of consensus yang dibiayai oleh yang nak konsensus itu. Dan soalan ketiga, agenda legislatif. This is the key point here. Rangka kerja kawal selia yang mampan dan menyeluruh. Malaysia tak boleh abaikan idea pelombongan REE. Struktur tadbir urus yang kukuh, perundungan bermaklumat, rangka kerja kawal selia yang komprehensif seperti petroleum, ada Akta Pembangunan Petroleum dan Petronas. Keperluan seperti ini untuk REE adalah jelas. Kerajaan negeri pastinya sekarang tak ada kapasiti untuk membangunkan rangka kerja yang komprehensif. Jadi kita perlu melabur atas sesuatu kerangka dan undang-undang yang baru seperti Petroleum Development Act khusus untuk critical minerals dan juga REE. Timbalan Speaker, keduanya, anjakan utama yang disebut oleh Yang Amat Mohd Tambun berkenaan dengan pembangunan masyarakat madani. Perkara ke-6, perpaduan. Saya ingin merungkai berkenaan dengan ekstremisme keganasan yang mencengkam landscape politik kita. Radicalisation bukanlah satu ancaman baru. Malaysia berdepan dengan radicalisation dan keganasan sejak pada tahun 1960 dulu. Dan hari ini pula kita ada radicalisation bentuk baru, iaitu ekstremisme politik dan radicalisation online. Kumpulan pelampau dok tunggang dua elemen ini guna lagi politik identity untuk meyakinkan penyokong supaya berjuang demi kepentingan politik Sila mereka. gulung. Landing dah. Kesannya rakyat cenderung buat keganasan. Generasi muda ini membesar dengan pelbagai cabaran. Mereka yang paling terdedah, kita sering dengar cerita begini. Seorang anak muda dipinggirkan sekolah, kurang berkawan, akhirnya buka hati untuk mudah dimanipulasi. Apabila diajak menghadiri sebuah kempen politik, penceramah atau penteh beritahu, undi saya masuk syurga, undi lain masuk neraka. Disambungnya lagi bahawa kaum ini merampas hak dan tanah kaum ini. Ipoh Timur, Penceramah laluan. beritahu agama suruh dia perang semua yang tak sama agama Ipoh ni. Timur, Siap laluan. rujuk dengan ayat-ayat suci luar konteks. Apabila si budak ni muda ni dengar, mulalah berderau darahnya. Selama ni hidup dia tak ada maklumat. Sekarang visinya nak perang saudara senegara. Sila gulung. Anak muda ini ada Masa gambaran surat kepada ramai anak muda yang terdedah di luar sana.
Bila jadi begini, mereka jadi mangsa propaganda ekstremis yang hanya nak pecah belahkan kita semua. Jadi propaganda ekstremis di Malaysia ini pusat serantau Asia Tenggara bagi mencegah keganasan atau siasat SEARCCT memang tak menang tangan. Jadi di sini last point adalah sila memberi sedikit lebih ruang dan peruntukan kepada siasat untuk menangani, membuat membuat intervensi awal, membuat penyelidikan dan kajian supaya dia lebih menang tangan menangani masalah Peraturan mesyuarat. violent extremism. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih Timbalan Speaker. Ipoh Timur mohon menyokong. Dalam mesyuarat. Tadi Ipoh Timur 36/6 yang sangkaan jahat. Dia telah menyebut menggunakan ayat konteks mana ni? Itu ayat-ayat daripada Al-Quran. Sepatutnya dia tidak boleh menyebut perkara yang bersekutu dengan agama lain. Tak, itu sangkahan jahat yang berhormat. Apa yang salah yang saya cakap? Saya tak merujuk kepada individu, saya tak merujuk kepada mana agama. Ayat mana? Ayat mana? Ayat mana? Ayat mana yang saya cakap salah? Ayat mana yang dirujuk oleh yang berhormat? Ayat yang Ayat mana menuduh yang saya katakan cakap kita yang berhormat? menggunakan ayat-ayat tertentu di luar konteks. Dalam agama mana? Iyalah, yang di luar konteks orang itu cakap, bukan saya yang cakap. Agama mana? Itu Siapa yang atas cakap? Siapa tafsiran yang cakap dan berhormat. agama mana? Itu perlu. Yang berhormat, Ipoh Timur tidak mengarah kepada sesiapa. Jadi saya buat ruling, saya teruskan pembahasan. Terbaik itu dia. Koyak habis lebay ini ya, mencuba kononnya mempertahankan, tapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh YB Howard adalah sebenarnya tidak pun mengatakan mana-mana individu ataupun ahli parlimen ataupun agama mana ataupun sesiapa sahaja, tetapi disebabkan lebay-lebay ini terasa panas, mungkin kerana dia terjentik hatinya, mungkin mengena di hatinya, dia akhirnya bangkit kononnya. Tetapi apa yang berlaku? Ya, Timbalan Speaker sendiri mengatakan tidak ada tuduhan, tidak ada sangkaan buruk. Inilah ya level bangang daripada MP-MP daripada lebay-lebay PAS ini, sahabat semua. Sebarang kononnya mempertahankan, sebarang konon mau memusingkan fakta, tapi akhirnya sendiri koyak habis. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu, sekiranya sahabat-sahabat semua mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walaun-walaun ini, lebay-lebay ini, sahabat semua, yang memusingkan fakta. Apabila keluar daripada mulut mereka ini, semua penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah-fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin kerana otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.